Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan masjid, pengurusi dan jawatan kuasanya, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para pendidik, para asatizah dan seluruh hadirin dan hadirat, para jemaah yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merofakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih dipanjangkan usia dan dikurniakan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya dapat kita sama-sama mendirikan solat subuh secara berjamaah dan Allah memilih kita untuk kekal istiqamah bagi kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga. Majlis yang amat disukai oleh para malaikat bersama dengan orang-orang yang sedang dalam menuntut ilmu, mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua tergolong dan termasuk orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan ayat yang berikutnya daripada tafsiran surah Al-Baqarah, yang mana pagi ini kita akan masuk ayat yang ke-234. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Yang bermaksud, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka, yakni beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya itu, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara yang baik yang diluluskan oleh syarak. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Dan tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang kamu bayangkan secara sindiran untuk meminang perempuan-perempuan yang kematian suami dan masih dalam iddah, atau mengenai kamu menyimpan dalam hati keinginan berkahwin dengan mereka.
Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut atau mengingati mereka. Yang demikian itu tidaklah salah. Akan tetapi janganlah kamu membuat janji dengan mereka di dalam sulit itu. Di dalam waktu yang sulit. Selain dari menyebutkan kata-kata secara sindiran yang sopan. Dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh hendak melakukan akad nikah sebelum habis iddah yang ditetapkan itu. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaannya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh bercampur dengan mereka atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi mut'ah, yakni pemberian sagu hati kepada mereka yang diceraikan itu, iaitu suami yang senang hendaklah memberikan sagu hati itu menurut ukuran kemampuannya, dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya, sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut, lagi menjadi satu kewajipan ke atas orang-orang yang mahu berbuat kebaikan. Surah Al-Baqarah ayat 234 hingga 236. Ayat yang kita baca pada pagi ini masih lagi membicarakan mengenai hukum penceraian dalam Islam yang melibatkan suatu hukum yang mengandungi rahmat yang besar dan juga pembelaan dalam kehidupan khususnya kaum wanita. Namun bagaimana walaupun talak dan penceraian itu perkara yang halal dalam Islam, tetapi ianya perkara yang amat tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitulah hakikatnya. Telah pun kita bicarakan pada ayat yang lalu bagaimana hukum penceraian dan iddahnya. Termasuklah penceraian hidup yang telah pun kita bicarakan pada ayat yang lalu. Adapun pada ayat pagi ini membicarakan penceraian yang melibatkan iddah bagi mereka yang cerai mati. Namun Allah Ta'ala nyatakan, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu, iaitulah para suami, apabila meninggal dunia, sedangkan mereka meninggalkan isteri yang masih hidup. Namun iddah ataupun tempoh masa yang ditetapkan bagi isteri-isteri yang kematian suami sebelum mereka mendapat gantian suami yang baru, namun iddahnya ialah selama 4 bulan 10 hari. Iddah bagi isteri yang kematian suami 4 bulan 10 hari. Ini kita sedia maklum. Telah pun menjadi suatu amalan dan praktis masyarakat kita di tanah Melayu ni berdasarkan kepada syariat yang telah pun ditetapkan Allah kepada kita semua. Maka kemudian apabila telah habis masa iddahnya itu, maka tidak ada salahnya bagi kamu. Itulah bagi sudah tamat tempoh iddah para isteri yang kematian suami tadi cukup 4 bulan 10 hari, maka tiadalah salah untuk sesiapa yang masuk meminang ataupun berkahwin dengannya. Kalau dilihat pada nota kaki pada kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman ini, maksud kamu di sini ialah wali ataupun waris perempuan itu. Yakni kamu tidak bersalah jika perempuan itu yang telah habis iddahnya berhias diri dan menerima lamaran untuk berkahwin. Maka di sini berlakunya satu hikmah. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ketetapan 4 bulan 10 hari apabila para isteri yang meninggal suaminya tadi, di antaranya ialah dalam memberi jaminan supaya tidak berlaku kecelaruan. Kecelaruan dari sudut contohnya apabila kalau perempuan yang kematian suami tadi dia berkahwin yang belum tamat iddahnya,
maka mungkin berlakunya benih suami, arwah suaminya mungkin ada. Menjadikan suatu perkara yang boleh menimbulkan masalah kemudian hari. Apabila lahirnya anak tersebut, statusnya menjadi suatu keraguan. Sama ada benih suami baru ataupun benih suami arwah suaminya. Maka ini di antara hikmah yang telah pun dibahaskan oleh para ulama berkenaan dengannya. Namun begitulah juga rentetan berkaitan dengan hadis Nabi yang menceritakan mengenai proses kejadian manusia yang memenuhi kepada fitrah. Apabila lahirnya ataupun terbentuknya apa dikatakan janin dalam perut ibu itu mengambil masa, alaqah, mudghah dan sebagainya, maka bersesuaian dalam tempoh itu cukup lengkap proses. Kalau 4 bulan 10 hari ini dah melepasi tempoh tersebut. Maknanya kalaulah si isteri ataupun janda tadi berkahwin dengan suami baru, confirm dia tidak menanggung benih suami yang lama ataupun arwah suaminya itu. Maka ni di antara hikmahnya. Dan juga dalam satu riwayat ada mengaitkan berkenaan dengan budaya masyarakat Arab jahiliah. Apabila kematian suami, maka para isteri menunggu masa yang lama untuk berkahwin dengan suami baru. Dalam tempoh setahun. Ini ada satu riwayat yang menyatakan bahawa dia memberi suatu perkara yang disifatkan menindas ataupun memberi suatu tekanan kepada para wanita. Sebab ia menjadi suatu dari sudut penyeksaan psikologi mereka. Jika dah ada peluang, maka bolehlah berkahwin. Tapi di zaman jahiliah setahun. Setahun ni satu penyeksaan. Telah pun kita bicarakan pada ayat yang lalu bagaimana Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah pun bertanya kepada anaknya Hafsah. Anaknya Hafsah tentang bagaimana adat ataupun fitrah wanita itu sendiri apabila mereka sudah ada pasangan hidup ataupun sudah pun bersuami. Namun selama mana tempoh yang boleh si wanita tadi bertahan untuk berpisah sementara. Mana berenggang boleh tahan setara mana fitrah orang perempuan ni. Saya nak mau tanya kepada anak perempuannya Hafsah. Maka Hafsah tunjuk isyarat 4 potong jari. Maknanya 4 bulan. Tempoh wanita dia boleh berenggang dengan suami dia ni 4 bulan saja. Lebih pada tu jadi berona kalau bahasa mudah kita. Begitu. Jadi berona. Kenapa timbul soalan itu oleh Sayyidina Umar? Sebab Sayyidina Umar dia berjalan pada waktu malam, merayau. Merayau ni bukan derak macam zaman kita. Maknanya pergi minum kopi ke, pergi bahan roti canai ke, tak. Merayau ni melihat hal ehwal rakyat dia. Ini khalifah Islam. Khalifah Islam yang hebat yang dibentuk oleh Nabi SAW. Mereka dalam para khulafa ar-rasyidin ini itulah sifat mereka. Namun Sayyidina Umar begitulah. Terkenal dengan keadilan dalam dia mentadbir dan memerintah. Lalu pada waktu malam dia meninjau hak ehwal rakyat di bawah pemerintahan dia. Sehingga dia berhenti satu rumah tu, dia mendengar keluhan seorang wanita yang berpisah dengan suaminya yang begitu lama. Lalu seolah macam wanita itu mendambakan kasih sayang, mendambakan kerinduan suaminya yang ditinggalkannya itu. Menyebabkan Sayyidina Umar menjiwai perasaan wanita tadi. Kemudian rentetan daripada itulah dia balik ditanya anak dia. Bagaimana limit seorang perempuan? Hak orang perempuan ni tahan dia setara mana kalau berenggang dengan suami? Itulah Hafsah tunjuk 4 bulan. Maknanya. Maka sebab itulah kaitan dengan hukum ilat yang kita baca pada minggu lepas, di mana diletakkan tempoh ilat itu, sumpah ilat itu hanyalah 4 bulan. Yang kita bicarakan pada minggu lepas. Namun begitulah kaedahnya juga apabila Allah Ta'ala sudah meletakkan ketetapan. Iddah bagi wanita yang kematian suaminya 4 bulan 10 hari. Maka lepas pada tempoh itu, maka tidaklah salah bagi si wali ataupun waris perempuan itu untuk menguruskan pasangan hidup bagi janda yang kematian suami tadi. Namun itulah hakikatnya Islam telah turun dengan suatu sistem dan juga suatu polisi kehidupan yang memberi kebahagiaan dan kesejahteraan di samping melindungi hak wanita dan juga membela hak wanita. Maka sebab itulah Islamlah acuan hidup yang lengkap
Sebab itu Allah Ta'ala menyebut, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sesiapa yang mengambil dan mencari selain daripada acuan hidup Islam dalam kehidupan mereka, maka ianya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada hari akhirat kelak, mereka termasuk dari kalangan orang-orang yang rugi. Maka sebab itulah ruginya apabila manusia ni dia tak ambil Islam sebagai acuan hidup. Adapun masih ada di segelintir di kalangan orang yang mengaku Islam tapi tak mengambil sepenuhnya acuan Islam. Dia ambil setakat sekerak-sekerak saja. Tak boleh juga. Dia nak ambil setakat hak dia suka berkenan di hati, dia ikut Islam. Hak tak berkenan, tak sehaluan dengan hati dia, dia tolak Islam. Tak bolehlah begitu. Itu bukanlah Islam yang sebenar dan bukan Islam tulen. Islam yang sebenarnya ialah apa-apa ketetapan Allah, perintah daripadanya, suka ataupun tak suka, ia tetap memberi kebaikan, jaminan kepada kehidupan kita. Sebab kita manusia ni kadar akal kita terbatas. Mungkin kita fikir logik kita, kadar akal kita setara itu saja. Kita nampak macam tak molek, tapi ianya satu ketetapan Allah. Maka Allah Maha mengetahui apa yang baik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada ayat Quran yang menyebut apa dia? Ada perkara yang kamu tak suka tapi baik untuk kamu. Ada perkara yang kamu suka tapi tak baik untuk kamu. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui daripada kamu yang sedia tahu apa yang kamu tahu mengikut kadar keterbatasan akal kamu. Namun itulah hakikatnya, kita kena sedar. Apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah perintahkan, semuanya baik untuk para makhluknya. Tidak ada sedikit pun kepentingan dan kebaikan untuk Allah. Semuanya untuk kebaikan kita. Sebab Allah yang ciptakan kita, Allah yang telah pun mengurniakan kehidupan kepada kita, maka Allah tahu apa yang baik untuk kita. Namun kita ni kadang-kadang lebih bijak pada Allah Ta'ala. Tak mendepani takdir. Mendepani takdir Allah Ta'ala. Tak ada apa-apa lagi, kita pun buat andai yang cepat dah. Kam gini. Padahal kita ni belum dapat satu jaminan kata pasti apa yang kita pegang tu betul. Apa yang kita pegang tu mungkin jadi, tak mungkin. Ada kemungkinan tak jadi. Kita sudah tengok bagaimana pengalaman hidup kita. Kita rancang, comel-comel, tapi satu masa tak jadi. Sebab apa? Sebab kita tidak ada kuasa mutlak dalam menentukan kadar takdir. Sebab Allah yang menentukan kadar takdir. Maka sebab itulah kita kena sedar dan faham, apabila Allah telah menetapkan sesuatu peraturan, semuanya baik untuk para hamba-Nya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan sesungguhnya Allah itu sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Maka sebab itulah di sini juga hikmah di sebalik itu ialah dalam menjaga bagaimana batas ataupun menjaga dipanggil emosi bagi pihak keluarga si suami ataupun arwah suami. Dan tempoh yang lama tadi, 4 bulan 10 hari tadi, memberi waktu tempoh bertenang. Mungkin bagi nisbah seorang isteri tadi, dia ada pengalaman nostalgia yang tak dapat dilupakan, kenangan bersama arwah suami. Dan dalam masa yang sama, hubungan yang akrab di antara wanita isteri tadi dengan keluarga suaminya. Maka di sana bila adanya iddah 4 bulan 10 hari ini, taklah nampak keterlaluan. Tak, bila dah mati suami ni tiba nak kahwin 2-3 hari, kahwin suami baru lalu. Nampak sangat. Tak. Nampak sangat macam tidak ada kesetiaan dan sebagainya. Namun itulah dibahaskan dengan lebih lanjut berkenaan dengan di antara hikmah-hikmahnya. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Dan tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang kamu bayangkan secara sindiran untuk meminang perempuan-perempuan yang kematian suami dan masih dalam iddah. Ayat ini memberi satu bimbingan dan panduan, khususnya bagi para kaum lelaki, bagi mereka yang ada keinginan dan minat kepada perempuan yang kematian suami tadi.
Maknanya pada waktu ketika wanita ataupun isteri yang kematian suami yang masih dalam iddah 4 bulan 10 hari, haram ke atas sesiapa untuk masuk melamarnya ataupun mengahwininya. Itu disebalik pada ketetapan iddah tadi. Maka terbitnya hukum haram bagi mengahwini dan melamar dan mengahwini perempuan yang kematian suami yang masih dalam iddah. Tak boleh. Hatta sekalipun dalam keadaan walaupun dalam tempoh 4 bulan 10 hari itu dia buat janji siap-siap dah. Mana pakai cuk siap-siap dah. Kamu jangan kahwin dengan orang, aku nak kahwin dengan kamu. Contoh dia. Tak boleh. Salah. Haram hukum dia. Menyalahi. Tapi walaupun begitu, Allah Ta'ala maha mengetahui akan fitrah ataupun naluri kehidupan manusia tadi. Pun begitu ada kelonggaran. Bagaimana longgarnya? Kita tengok pada ayat 235 yang kita baca sebentar tadi. Allah menyatakan suatu pencerahan dengan menyatakan dan tidak ada salahnya bagi kamu, iaitulah para orang-orang lelaki Islam yang hendak melamar perempuan yang dalam iddah tadi. Bagaimana caranya? Iaitulah kamu datangkan bentuk ayat sindiran. Dia tak beri ayat direct. Saya langsung janji siap-siap dah, dia beri sindiran. Kiyah. Dia kiyah. Dia mengkiaskan. Contohnya dalam bentuk apa dia? Kamu ni diminati ramai orang. Begitu. Comel sangat kamu ni kata. Maknanya ada orang minat kamu. Maknanya sindir tu. Sindiran tu. Kiasan tu. Maknanya bila dah dia khabar gitu hasrat dia lah tu. Maknanya kamu ni comel loteng, diminati oleh orang ramai, jadi ada orang minat kamu ni. Khabar gitu cukup lah, dia faham lah tu. Maknanya cuma setakat lafaz kiasan saja, sindiran saja. Jangan dia buat tak sabar, aku cukmu jangan ambil orang lain lah lepas ni. Tu salah, tak boleh. Itu menyalahi pada hukum. Sebab apa? Allah dah sebut awal-awal lagi pada ayat ni susulan selepas pada itu. Iaitulah atau tentang kamu menyimpan dalam hati keinginan untuk berkahwin dengan mereka, Allah mengetahui kamu akan menyebut atau mengingati mereka. Yang demikian tidaklah salah. Akan tetapi janganlah kamu membuat janji. Terang-terang Allah Ta'ala sebut. Jangan kamu membuat janji dengan mereka dalam waktu yang sulit. Maksud waktu sulit apa? Waktu yang tersembunyi. Walaupun tak cakap depan orang, dia pun hantar SMS. Tak boleh. Dulu SMS, lah ni WhatsApp lah. Ataupun Telegram. Dia pun hantar awal-awal. SMS atau WhatsApp. Dia kata, lepas mu habis dah aku nak kahwin denganmu. Tak boleh. Aku cuk mu awal-awal. Tak boleh. Maka salah. Itu maksud sulit tadi tu. Waktu yang di luar pengetahuan orang. Tak boleh. Maka itu adalah perbuatan yang salah. Selain dari menyebutkan kata-kata secara sindiran, masih Allah memberi penekanan bahawa kata-kata secara sindiran dibolehkan, diharuskan, yang sopan. Tapi dengan sopan, jangan berunsurkan lucah dan sebagainya. Dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh hendak melakukan akad nikah sebelum habis iddah yang ditetapkan itu. Di antara ulama membahaskan di sini bagaimana larangan tersebut adalah untuk memberi keselamatan bagi wanita ataupun isteri yang kematian suami tadi supaya mereka tidak cenderung melakukan dosa. Mungkin dia pun ada minat kepada lelaki tersebut dari sudut fitrah kemanusiaan. Namun bila dah kalau kata buat janji awal-awal, mungkin dia dah mari perasaan tak sabar ni, kemudian dia pun boleh tipu. Habis dah tempoh iddah. Mungkin tak, macam-macam. Maka itu dibahaskan oleh para ulama. Nak beritahu bagaimana sifat ataupun naluri, keinginan nafsu manusia ni, dia tidak sekata. Ada hari gagah kuat iman, ada hari lemah iman. Sebab tu ulama membahaskan iman ni bertambah dan berkurang. Naik dan turun. Ada hari gagah kuat iman lebar, gajah rimah mari dok degih. Tak. Hari dia buat dok erok lemah iman, baik tau. Mepeh kena nyek di syaitan. Tak. Maknanya apa? Kalah godaan syaitan.
Ini hakikat kita manusia. Namun bila Allah nyatakan hukum dan dasar-dasar tadi sebagai satu langkah pencegahan awal untuk menutup ruang-ruang fitnah, itu di antaranya. Maka sebab itulah Allah Ta'ala maha mengetahui, khabirun, Allah Ta'ala luas pengetahuannya, alimun, maha mengetahui, maha jelas akan apa yang para hambanya, baik untuk hambanya, maka itulah yang Allah Ta'ala gariskan. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruh. Lalu Allah datangkan hujung ayat ini dengan memberi suatu amaran, memberi suatu gertakan. Dengan cara apa dia? Dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Walaupun kamu tak zahirkan secara ungkapan, perbuatan, tapi kalau kamu buat dengan cara yang lain, dengan cara yang tak betul, Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kamu. Dan ketahuilah, beringatlah kamu akan kemurkaannya. Maknanya Allah Ta'ala beri amaran, warning lah ni. Kalau tebang juga buat, betul, pada sudut pandangan mata manusia, kamu dapat bebaskannya, dapat kamu lari daripadanya. Tapi dalam ilmu Allah Ta'ala tak akan terlepas. Maka di sini dalam memberi suatu didikan kepada kita bahawa pentingnya ada kejujuran ataupun integriti dalam kehidupan kita selaku hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini dalam menggambarkan nilai keimanan. Maka bila orang beriman, orang bertakwa, dia akan capai darjat ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Darjat ihsan ni, darjat ma'rifatullah ni apa dia? Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah, Allah yang nampak kamu. Maknanya di situ menunjukkan integriti, keluhuran, kejujuran. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyabar. Di samping Allah Ta'ala bersifat maha mengetahui, dan juga Allah Ta'ala memiliki kekuasaan dan juga kekuatan dalam mengazab ataupun menimpakan sesuatu kemurkaannya apabila melanggar perintahnya. Tapi dalam masa yang sama Allah juga memiliki sifat-sifat yang membawa kepada keampunan, dan juga sifat-sifat yang penyabar. Dari sudut penyabarnya Allah tidak seperti sifat makhluk. Penyabarnya Allah, maka tidak ada tandingan yang boleh mengatasinya. Sebab itulah sabar nisbah bagi Allah Ta'ala ni ialah Halim. Halim ni satu nama yang, sifat yang sukar untuk kita terjemahkan pada diri yang ada pada makhluk. Tidak ada pada makhluk, hanya pada Allah Ta'ala saja. Kalau kata manusia penyabar dia pun yang tara hebat tu tak mampu untuk menterjemahkan Halim yang ada pada sifat Allah Ta'ala. Maka begitulah hakikatnya Allah Ta'ala itu antara dalam memberitahu kepada kita penyabarnya Allah Ta'ala ini. Walaupun kita seringkali tersalah laku ataupun terlanjur melakukan kesilapan, tetapi pintu-pintu taubat, pintu-pintu kemaafan sentiasa terbentang untuk kita. Maka di sini menunjukkan bagaimana sifat Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh bercampur dengan mereka. Erti kata lain, dinamakan janda berhias lah. Istilah bahasa Melayu kita, janda berhias. Maknanya dia kahwin tapi tak ada disentuh suami lagi, kemudian bercerai. Namun bagaimanakah kedudukan mereka itu? Maka mereka tetap dikira sebagai hukum penceraian hiduplah, sebagaimana yang kita bicarakan pada minggu yang lepas. Namun bagaimana hakikatnya daripada ayat ini dalam memberitahu seorang isteri diceraikan sebelum disetubuhi dan sebelum ditetapkan mahar berapa banyak yang akan dibayar. Ini asas kepada ayat ini, hukum yang terbit daripadanya.
Namun tidaklah salah kalau seseorang suami yang menceraikan isterinya sebelum mereka melakukan hubungan kelamin. Mungkin perkahwinan itu perkahwinan yang dirancang oleh keluarga masing-masing. Maknanya disatukan suami isteri tadi atas dasar kemahuan keluarga. Tak maknanya. Namun jadi paksa rela. Bila paksa rela ni dia melibatkan hati, tak boleh. Tak, kalau tak kenal jangan terbanyak paksa. Tidak akan berlaku kebahagiaan. Zaman dulu-dulu kala tak ada masalah. Zaman ni payah. Zaman dulu kala perkembangan teknologi maklumatnya apa ke doklah seluas zaman sekarang. Zaman sekarang jangan terbang buat macam zaman dulu. Dia jadi pesen lain. Sebab anak-anak muda ni maklumat di hujung jari. Tak, apa-apa pilihan kematangan mereka jauh beza berbanding kematangan generasi-generasi yang terdahulu. Tak, tapi Islam telah mendepani awal lagi perkara ini. Untuk apa? Membimbing dan memandu kehidupan dan menjamin kebahagiaan. Namun apabila perkahwinan yang dilibatkan kemahuan orang tua ataupun ibu bapa, tetapi tidak atas kehendak si empunya badan, tiba-tiba bila perkahwinan berlangsung, maka adalah hak yang tak kenang, adalah yang tak sehaluan, yang tak seiringan dengan kehendak, maka berlakulah penceraian. Contoh lelaki tadi menceraikan isterinya dalam keadaan belum disentuhi lagi. Tak, maka pada waktu itu dia tidak mahu meneruskan hubungan perkahwinan, maka pada waktu itulah tidak menjadi kesalahan untuk dia menceraikannya. Ialah macam-macamlah isu. Mungkin zaman sekarang pun mungkin boleh berlaku, walaupun bukan atas aturan keluarga sekalipun, tapi atas pilihan sendiri. Jumpa mana pasangan dalam Facebook. Mungkin dah macam mana boleh kenang. Kan zaman sekarang teknologi kan canggih. Gambar dak tuang badan dak setara mana, tapi bahagian Photoshop edit gambar tu dak hak tembang jadi tiruh muka. Dak hak gelak jadi putih selepuk. Dak kawan ni puluh mata tengok. Dak ajak kahwin selalu. Dak bila temu tuang badan gelepar tengok kejut. Indah khabar dia ada rupa. Barulah gelepar. Dah masa kahwin tu dah baru tutup rapat molek lagi pakai nikah, pakai pudar. Leni pakai pudar kadang-kadang bukan sebab patuh pada perintah Tuhan pun, kadang-kadang jadi trend. Jadi peseng leni. Jadi peseng. Lepas buka pudar duduk dalam bilik dah sama dengan isteri tu, tengok pesang tok lelaki. Kejut. Pasal apa? Lain sebagaimana yang gambar yang dia tengok. Maka itu mungkin faktor penceraian juga. Dah setuh lagi cerah selalu dah. Tak maknanya apa? Maka dalam hal inilah, dalam membawa satu pencerahan ataupun membawa bimbingan kepada para suami tadi untuk apa dia? Untuk mengelakkan dan membebaskan daripada masalah-masalah yang dihadapi tadi. Jika kamu menceraikan isteri kamu yang belum dicampuri ataupun belum disetubuhi dengan mereka sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka, walaupun demikian hendaklah kamu memberi mut'ah kepada mereka. Di sini dihuraikan bagaimana hakikat dalam pembelaan dan juga memberi suatu penjagaan maruah. Bila dah bercerai dalam keadaan tak disentuh lagi dan sebagainya, maka hendaklah kamu memberi mut'ah. Mut'ah ni bukannya perkahwinan orang Syiah ni, jangan salah faham. Mut'ah di sini ialah pemberian sagu hati. Maknanya dah kahwin dah. Namun bila dah tak kenal, kalau orang bahasa moden kata not my taste. Bukan cita rasa. Tiba-tiba nak cerah dalam keadaan belum sentuh, maka si suami tadi dia hendaklah memberi sagu hati kepada mereka, sang isteri yang diceraikan itu. Itulah suami yang ada kemampuan ataupun harta yang lebih, maka dia bolehlah beri ikut kemampuan dia. Mungkin dalam nak menutup malu dia ataupun untuk mengubat hati dia. Mungkin pada waktu akad nikah tu mas kahwin ataupun hantaran 10,000, maka bila diceraikan tadi, maka berilah seganda lagi. Contoh kalau kita lebih hak kaya, tak maknanya berilah lebih daripada nilai yang itu, bayar 20,000, terubatlah sikit hati yang diceraikan itu. Itu maksud dia. Kalaulah si suami tadi orang yang susah, maka dia bayarlah ataupun berilah hadiah tadi mengikut kemampuan dia, walaupun sehelai selendang sekalipun.
Maknanya dalam untuk apa? Allah mendidik, Allah membimbing kepada para suami tadi, lelaki tadi, supaya ada dia panggil timbang rasa. Dia bagi timbang rasa. Untuk apa? Untuk memberi kebaikan dan juga memujuk hati. Supaya apa dia? Tidak berlakunya sesuatu yang tak diingini. Mungkin berlaku dendam, mungkin berlaku sesuatu yang tidak sepatutnya. Zaman-zaman keruntuhan akidah di zaman mutaakhir ni, macam-macam perangai manusia. Kalau dia tak puas hati, mungkin depan-depan okey je, belakang tabir dia main tuju-tuju pula. Ada? Dia main sembuh-sembuh, atau angin, atau sihir dan sebagainya. Itu tidak mahu. Wal-iyazubillah, minta jauh. Maka itulah hakikatnya sebahagian sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut, lagi menjadi satu kewajipan ke atas orang-orang yang mahu berbuat kebaikan. Allah menganjurkan supaya kehidupan ini sentiasa mendahului dengan amal-amal kebajikan, amal-amal kebaikan yang memberi satu nikmat keharmonian dan juga keberkatan hidup. Maka itulah 3 ayat yang kita bicarakan pada pagi ini berkaitan dengan penceraian dan juga hukum yang berkaitan dengannya, untuk membawa kepada bimbingan kehidupan kita agar hidup kita diberkati Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sekadarnya untuk pagi yang berbahagia ini. Silakan. Silakan, boleh. Okey. Soalan tadi, dia berjanji untuk berkahwin. Okey. Okey. Okey, baru faham soalan. Okey. Soalan dia ialah suami isteri yang hidup bersama, lalu dia buat perjanjian. Masih hidup tu. Si isteri kata, abang kalau saya mati, maka abang jangan kahwin lah orang lain lepas ni. Tak, maknanya begitu. Janji begitu. Namun selepas kematian isteri tadi, sang suami ni dia pun berkahwin lah. Sebab suami tak ada iddah. Perempuan ada iddah. Suami ni kalau mati hari ni bini, esok nak kahwin lalu tak ada masalah. Tapi nampak nebeng lah. Tanah merah lagi. Sirang kubur dok kering lagi, contoh dia. Kahwin selalu nampak sangat suami tadi. Tapi hakikatnya apabila berlaku perjanjian tersebut, namun ia hanyalah perjanjian. Kalau dia bersifat sumpah, maka dia kena kafarah lah. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya perjanjian dia berkaitan dengan sumpah yang kita baca minggu lepas. Kalaulah sumpah itu dilakukan atas dasar yang telah mencanggahi keharusan syarak, ataupun mencanggahi sesuatu yang melibatkan memberi sesuatu yang bertembung dengan perintah, dengan hukum, maka tidaklah salah untuk tidak meneruskan sumpah itu. Maksudnya tidak harus, tidak boleh, tidak diteruskan sumpah itu. Sama juga dengan perjanjian. Daripada kalau dia berjanji dengan isterinya, dah kalau kata suami tadi dia masih, orang kata apa, masa depan masih jauh, umur masih muda barangkali, masih lajak, dia punya nafsu dia masih kuat dan sebagainya, tiba-tiba dipegang janji tadi, dia telah memberi suatu kezaliman kepada fitrah dalaman jiwa dia, yang mungkin dia boleh cenderung melakukan apa, maksiat dan dosa, sedangkan dia boleh berkahwin secara halal. Maka disitulah dia ada perkaitan hukum dia. Maknanya ada ulama telah pun meletakkan janji tersebut janji yang tidak ada dinamakan kewajipan untuk menunaikan janji tersebut. Maka dia boleh berkahwin lah, tidak menjadi masalah. Itu dia. Wallahu a'lam. Okey, insya-Allah. Jadi wallahu a'lam, itulah dia sekadarnya untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah
dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada nafsu yang tak pernah puas dengan nikmat duniamu. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada doa yang tak didengari olehmu ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.